Sekarang ni kita ada strategi lah, ataupun kita buat program lah. Program kebebasan kewangan menyeluruh sepanjang hayat. Itu nama program kita. Ini matlamat kita lah. Matlamat kita, saya buatkan program ni di platform Bijak Awam ni untuk ni dia capai. Akhir sekali dia nak capai kebebasan kewangan menyeluruh sepanjang hayat. Okey. Dia ada tahap-tahap dia. Okey. Saya buat kat sini. Okey, tahap 1. Tahap pertama yang saya buat, ini praktikal. Ini program praktikal. Itu saya kata praktikal, bukan hanya ilmu. Kita terus buat praktikal yang semua orang boleh ikut. Yang pertama, membina, mula-mula sekali membina pendapatan pasif. Ini asas. Ini paling asas kita lakukan di sini. Sebab apa? Bermula dengan pendapatan. Kalau tanpa pendapatan tadi itulah yang macam ni kan. Pada Bijak Awam, pada kami, ini sangat penting. Yang mana financial planner yang saya belajar dulu dengan kawan-kawan saya, dekat sini kita tak ajar orang, kita ajar yang ni. Kita belajar dan juga kita ajar. Okey? Tapi masalah ada orang bila tak ada ni. Kita tak boleh bantu orang yang tak ada ni. Kita hanya boleh orang yang ada duit ni baru kita boleh susun dia apa semua tu. Kan? Jadi ada masalah kat sini lah. Lepas tu bila tak ada ilmu dan sebagainya dia akan terperangkap. Jadi punca utama ni kita cuba selesaikan masalah ni. Sebab yang ni kira macam oksigen lah. Nadi oksigen, nyawa. Kalau tak ada benda ni tak guna. Ni semua sakit nanti. Jadi betulkan benda ni, InsyaAllah dengan ilmu, dengan perangkap-perangkap yang kita dah buang tu, InsyaAllah dia akan isi. Yang tu kita akan guide lah satu persatu. Tapi bermula dengan pendapatan. Maknanya pendapatan. Dan kita bicara pasal pendapatan pasif kat sini. First sekali kita kena banner pendapatan pasif. Pendapatan pasif ni dia macam saluran pipe lah. Pasif income ni dia kita tak payah usaha kan. Kerja lah. Kalau macam ATM tu kena buat kerja. Kena buat kerja. Yang ni dia auto. Pipe dia auto. Auto datang. Cuba kita kena buat kerja sikit lah. Kita kena buat kerja dulu baru dapat data ni. Dia tak boleh tiba-tiba kita dorang tu dapat tak. Kita kena buat something. Macam insurans lah, buat dulu kerja. Yes. Nanti kita bicara detail pasal benda ni. Tapi itu asal dia. Maknanya kena buat ni dulu. Kalau aktif ni ada, lepas tu bulan lepas tak ada pula. Kebanyakan bagi lah kan ada ekonomi, ada masalah, ekonomi. Kan, masalah Covid pula datang tiba-tiba kan. So bila kita tak buat passive income ni, so kena buat lain lah. Ada backup ni. Backup. Ni bukan sekat backup, maknanya ada asas kita. Dia akan mengalir seterusnya. Asas kena ada. Asas. Okey. Dan tahap pertama ni, asas ni, ni kita ajar sekali lah. Awal-awal lagi kita akan kita kena siap setidak-tidaknya kita mampu isi 6 bulan punya pendapatan perbelanjaan. Maknanya kita siap P2. Security lah. Security. Macam kehabisan ni tahap kita namakan kestabilan kewangan. Mana tak? Yang P2 ni simpanan kecemasan. Yang tak ada tu 6 bulan tu maksudnya 6 bulan kita belanja kita. Perbelanjaan yang untuk kita hidup. Kita ada 6 bulan yang reserve tadi. Reserve. Reserve 6 bulan. Target Reserve 6 bulan. Target tu. Target tahap 1. Target tahap 1 kita ada reserve 6 bulan. Yes, 6 bulan. Mana pendapatan kita tu, terutama kita nak pasif, campur aktif sekali lah untuk menyediakan kestabilan ni, pasif dan aktif. Okay? Tapi kita start pasif tu dia akan berterusan kan. Tapi kita tabung tu kita kena ada cash ya, cair. Anytime 6 bulan tu, kita nak cair 6 bulan. Yes. Yang cair dia. Mana bila masa breakdown kereta ke apa semua ada di situ. Dan seperti ada lah. Yes, ataupun kita apa nama ekonomi pu kan benda tu dah tak ada kan. Kalau siapa berhenti kerja tu tapi dia ada 6 bulan. 6 bulan tu boleh hidup je lah. Sebab tu kita sediakan pasif pula. Bila pasif tu jadi apa pun pasif tetap ada. 6 bulan. Cuma mungkin kita tak campur tadi kan. Tak cukup dalam 6 bulan tu tapi dia dah ada pasif, dia tetap tiap bulan ada lagi. Itu maknanya kita akan cari pendapatan baru dan sebagainya kan. Tapi ini asas lah kita kena sediakan. Sekumpulan kita kena ada perlindungan tahun yang simple. Okay, ini tahap pertama ni. Sebab kita nak kestabilan. Itu tahap pertama kita nak buat kestabilan. Perlindungan ni kami punya advice. Okay,
Sebab kat luar sana bila jumpa takaful punya ejen ni, dia macam-macam produk. Betul. Yang tu takut kita terperangkap. Dia bukan nak perangkap kita, tapi sebab kita tak ada ilmu, kita terperangkap. Jadi dekat sini untuk kestabilan ni ambil yang perlindungan sahaja, tak ada yang unsur-unsur pelaburan. Kita ada kena Japan untuk waris tu ada lah. Okey lah. Dia ada waris, maknanya ada. kalau kematian ada certain amount kita tinggalkan pada dia. Maknanya kita ada perlindungan tu tetap ada lah. Untuk waris-waris untuk kita tinggalkan, dah ada lah, prepare untuk dia kan. Ini slowly kita akan, bila masuk tahap-tahap lain ni, dia akan bertambah lah. Okay? Tapi saya cadangkan satu yang clear cut lah, jangan ambil yang ada unsur pelaburan. Sebab dia ada risiko kat situ. Dia macam takaful link tu kan, yang takaful ada apa investment link tu, elakkan. Sebab dia ada risiko. Kalau medical card, Medical card, ni satu lagi boleh ambil medical card. Tengok kita keperluan kita. Ini juga sebagai perlindungan kita. Ini asasi untuk kestabilan. Ini belum kita bebas-bebas lagi. Kita kestabilan, maknanya kita ini orang kata protection. Kecemasan, ini protection. minimize patutnya kita ada Ya, lah. yes. Ini belum hutang kosong lagi. Maknanya yang tu kita prepare dulu. Apa-apa jadi, aku dah ada prepare dah. Dan tahap 1 ni perlu ada wasiat. Asyik dulu ni. Itu juga adalah perlindungan. Sebab apa? Kita usaha-usaha tu semua kita akan masuk dalam tu. Hutang, kalau masih dalam hutang, kita tak selesai hutang ni, masuk dalam wasiat. Kan? Tiba-tiba pesen tu boleh bayar hutang kita nanti kan. So, bolehlah selesai juga kan. So, ni asas. Tapi tengok kita punya kemampuan saja lah kan. Maknanya kita percentage kita ada yang ni dan ada nanti kita selesaikan hutang. Okey, yang tahap kedua, okey. Ini dia katakan bebas hutang. Tahap bebas hutang, selesaikan hutang, basmi hutang kita sampai bebas hutang, maknanya zero hutang lah. Tahap kedua kita. Tapi kalau punya loan tu nama loan apa? Betul misalnya. Ada loan. Tak, kalau boleh kita bebas, kita tahu. Tak. Sebab ni tahap kedua. Yang kita nak sediakan, maknanya dia bertahap ni. Jadi kat sini pun kita akan ajar lah hutang mana nak selesai dulu. Ada kaedah. Macam contohnya kita kena selesaikan kalau ada alung punya hutang kan, hutang ahlung. Bukan alung tu tak bagi. Ahlung tu kan. Yang tu kita kena selesaikan dulu. Kad kredit. Okey, selesaikan hutang tu ataupun yang dia punya interest tinggi. Interest tinggi selesaikan dulu. Yes. Nanti kita akan ajar lah nanti macam mana cara selesaikan. Dan asas kita daripada tadi, yang sini ni passive income tadi, dia akan bertambah. Dia akan berterusan. So daripada sini juga dia akan menutup digunakan untuk bebas kewangan ni, bebas hutang ni, melunaskan hutang. hutang. Ini kita kata jaminan lah, jaminan kewangan, status dia. Kita secure lah, bukan stabil saja, maknanya kita ada satu jaminan lah. Maknanya kita sebab apa, kita tak ada hutang. Baru kita beli, so kita boleh the next pula kan. Okay, lepas tu sampailah ke tahap 3, wang sama juga. Nanti kita tunjukkanlah macam mana wang ini berkembang. Kita cerita cara kita pula kan, dan macam mana kita proses nak buat ni. Tahap 3 ni kebebasan kewangan. Dia sampai financial freedom. Okay, sampai tahap mana? Sampai passive income tadi tu. Okay, passive income kita tu, dia boleh selesaikan kita punya pembelanjaan asasi kita. Pekerjaan kita maknanya kita yang aktif pun ada kan, pasif ada kan, tapi yang pasif tu kita kira yang pasif saja. Cukup untuk kita bebas dibayar, membayar kita punya perbelanjaan semua sekali. Masuklah tadi macam hutang tadi kan. Bila tahap sini sampai hutang tu pun habis. Bila dia pasif ni. Dan juga perbelanjaan lain mungkin dia ada perbelanjaan tuition dia, makan minum apa semua kan, katalah nak pergi melancong dan sebagainya, nak pergi umrah setiap tahun ke kan. So kita dah ambil kira dah perbelanjaan kita, maknanya passive income kita tu katalah 10,000 sebulan, kita dah cukup dah tu. Passive income maknanya kalau tak buat kerja pun passive income tu ada 10,000 dah. Belanja aku sebulan bulan katalah ada 8,000, memang dah lebih daripada keperluan kita lah. Yang tu itulah dikatakan bebas kewangan. Okay. Wah, ada 2 lagi tu.
tahap 4, ni kekayaan. Kekayaan yang melimpah ruah. Ini kekayaan kewangan lah. Level kita dah kekayaan kewangan. Okay, kita setakat bebas kewangan lagi. Kekayaan kita ni, dia duit dah melimpah-limpah lah. Kita perlu 10,000 je, kita dapat 20,000, 30,000 sebulan, 50,000 sebulan. Sampai macam tu kita nak. Kita dah melimpah ruah. Sebab keperluan kita banyak lagi. Ini dah asasi, habis dah selesai semua kan. Tapi kita nak, okey, rumah semua dah settle. Tapi aku nak rumah dia lebih besar lagi. Nak banglo. Bayar cash. Bayar cash. Ini lambang ruah dah boleh bayar cash dah. Dan kita memang tak nak hutang dah. Boleh pergi melancong ke dekat Boleh melancong mana, 1 tahun berapa kali nak melancong. Ni segala-galanya impian kita lah. Melancong ada kapal terbang sendiri. Oh, Masya Allah. termasuk untuk amal jariah kita. Apa yang kanan tu ni? Kekayaan kewangan itu dia punya status kita lah. Tahap kita tu dah kekayaan kewangan dah, kita dah kaya lah. Orang kata kaya, ni dah kaya lah. Okey, maknanya dia insyaAllah pasif tanpa henti tadi sepanjang hayat tu dia berterusan. Kalau sampai tahap ni dia tak boleh tahan lah, income tu terus dia masuk. Min daripada apa ni, pendapatan pasif tu dia sampai Dia melempah satu. Yes. Ini kalau kita tengok sini, mula-mula sini saja. Lepas tu dia start, ya kan? Yang pertama dia kat sini. Selesai hutang, yang kedua selesai hutang. Kan? Lepas tu bebas kewangan, perbelanjaan tu semua terjadi tu. Perbelanjaan dan juga apa yang kita penting-penting kat sini kita dah masuk dah untuk ni. Rasa kewangan ni. Tak kapur semua kita dah ambil kira tiap bulan kita nak kan. Okey, bukan hutang tu, tapi ini adalah simpanan kita. Simpanan kita semua dah ambil kira lah. Okey, dah sampai sini maknanya habis semua dah. Dah habis sini semua, sini pula ni pelaburan. Kita banyakkan lagi pelaburan sebab income dah banyak, menambahkan lagi income. Sini pun kita sedekah kita lagi banyak. Sedekah kita kan. So sebab melimpah ruah ni. Okey, dan akhir sekali yang ni kita buat Legacy. yes, tak ada orang buat ni. Tak banyak orang buat, tapi kita buat membina legasi. Legasi kewangan. Kerana kita meninggal ni, kita tinggalkan legasi lah. Legasi ni macam-macam kalau kita nak. Bila kita sebut legasi, selalunya kita fikir waris kita je. Yes, itu salah satu lah. Waris kita dalam dunia ni, tinggalkan legasi untuk dia. Tetapi legasi yang kita nak, mungkin kita ada legasi benda lain. Okay? Nak tubuhkan yayasan ke, nak kita ada benda yang kita nak, mission kita dalam hidup ni kan, kita nak selesai. Itu legasi. Kita nak tinggal satu legasi. Mungkin kita ada yang baik lah. baik lah. Mana contohnya kita ada ilmu yang kita nak jadikan betul-betul dia apa kan. Ini legasi lah. Kita mesti ada, kita ni salah satu, adalah impian kita yang kita nak tinggalkan untuk manfaat orang ramai. Tinggalkan je tu. Tak mesti tinggal untuk waris saja. Selalu kita sebut legasi waris untuk orang ramai. Nak bina masjid. Macam mana? Yes. Saya tengok ada satu ceramah tu. Dia cerita pasal legasi lah. Bayangkan dia kata macam Imam Bukhari. Hadis tu, perawi hadis tu kan. Kan bila disebut, selalu disebut nama dia, bila sebut hadis riwayat Bukhari. Legacy. Legasi satu. Oh, itu kalau dapat tinggal macam tu hebat semualah. Kan? Macam Tok Guru Nak Aziz kan, dia ada satu legasi yang ditinggal kan. Araji pun. Yes. Jadi kita apa? InsyaAllah kita cubalah fikirlah apa yang kita nak. Kita tinggalkan legasi dekat situ. Menggunakan kekuatan kewangan kita. Bukan kewangan kita nak benjol-benjol saja, tak. Kita nak tinggalkan sesuatu yang baik untuk masyarakat. Sebab apa? Ini untuk lepas mati kita nanti ni. Dan kita buat asas tadi tu untuk mati kita. Sama-sama lah. Yes. Setidak-tidaknya apa yang kita buat ni, kita bawa orang, kawan-kawan kita bersama-sama membuat benda ni, itu juga kita punya majarah kita lah. Mungkin bila ramai lagi yang dapat kita bantu kat sini, itu legasi kita jugalah. Diteruskan lagi. Income yang dia dapat dari sini, dia terus lagi. Kita dah mati dah, tapi income terus juga lagi. Bantu walaupun generasi ke generasi. InsyaAllah. Itu saya nak tinggal, itulah generasi yang saya nak tinggalkan. Sama-sama saja kita tompang je. Kita buat sama-sama. Sebab ilmu ni Allah yang bagi. Kekuatan yang saya nak buat ni pun Allah yang bagi. Okey? InsyaAllah itu yang kita nak. So kita nak membina legasi kat sini. Habis itu maknanya kita meninggal esok, adalah legasi kita.
Asalnya yang kita buat sekarang ni. Tahap 1. Okey. Ini perancangan kita lah. So kat sini, dah sampai sini, itulah kita capai lah KKM SH tu. Maknanya kita sampai menyeluruh habis semua sekali. Tempoh berapa lama tu? Tempoh berapa lama? Ikut kita punya ni. Nak kantor je apa? Berapa lama boleh capai tahap ni? Itu Allah punya kuasa. Kita tak apa, tapi usaha saja. Kita usahakan. Lagi banyak usaha kita, insya-Allah lagi lagi banyak apa kita punya ni kan. Kalau Allah nak bagi rezeki lagi pantas lah. Tapi pada saya, kita dah sediakan platform dan juga kita dah paling mudah lah. Kalau nak keluar sana, nak belajar lagi, nak buat itu, nak buat ini, itu semua kita nak buat. Tinggal terus buat, terus guna je apa yang kita cadang kat sini. Guna sistem je. Berdasarkan ilmu tadi kan, dengan segala sokongan kita ada ni, dan praktikkan saja apa yang kita buat. Nanti kita akan tunjuk cara jalan dia. Nanti tuan-tuan boleh apa? Ikut kemampuan, ikut keperluan tadi. Macam kata, tak ada duit langsung, tak apa, boleh start from zero. Asal boleh juga. Sanak tanah ya? Asal nak anak je. Kalau abang mufli kan, boleh ajak datang sini. Join dia. Sebab dia tak guna modal. Saya tunjukkan di sini, dia tanpa modal. Dia semua-semua buatnya. Memang dia semua. Saya kata kan, saya bantu. Ni tak ada pelaburan tu tak ada. Pelaburan tu kemudian dah ada ilmu, dah ada duit, dah ada ilmu, nanti kita ajar macam mana pula. Platform semua kita ada kan. Okey. Jadi macam mana nak buat dia? Saya tunjukkan ya. Okey. Jadi kita bermula dengan tahap 1. Membina pendapatan pasif. Ini praktikal dia lah. Ini praktikal dia. Okey, praktik dia, tindakan dia. Tapi sebelum tindakan tu, saya nak tunjukkan dulu apa itu pendapatan pasif.